kebetulan saya dah pasal programnya pagi, saya fikir baik saya datang awal yang boleh diatur program. Asalnya saya bagi tahu dengan Presiden Perkasa Datuk Ibrahim Ali, saya nak jumpa pimpinan saja. Tak yang tu nak jadi macam ni. Jadi bagaimanapun dalam kesempatan pada hari ini, jadi tuan-tuan dengar saya mulakan ucapan membaca surah Al-Baqarah ayat 120, bila mana Allah menyebut sesungguhnya pada kamu umat Islam, Yahudi dan Nasara, golongan bukan Islam ni, golongan kafir, sekali-kali tidak akan redha dengan kamu selagi kamu tidak millah, selagi kamu bukan masuk agama mereka, selagi kamu tidak millah, mengikut cara hidup mereka. Bukan sekadar masuk agama dia, tetapi juga cara hidup, dari cara makan, minum, berkeluarga, bersekolah, bekerja, berpolitik, berhukum hakam, sampai semua. Jadi kamu tak ikut cara tu, mereka tak akan redha dengan kamu. Mereka akan cari jalan pun mana pun untuk membawa kamu kepada cara kehidupan dia. Tetapi kata Allah, qul, katakan, inna hudallah fi huwal huda. Cukup petunjuk Allah sebagai petunjuk untuk kamu. Cukup Al-Quran itu bagi kamu. Selagi kamu hidup berpaksikan kepada Al-Quran, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Selagi kamu pegang pada Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, selagi itu kamu akan menuju jalan takwa. Kamu tak akan sesat. Ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus tu ada kat situ. Tetapi kata Allah, wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm. Tetapi kalau kamu nak ikut juga, kamu nak patuh juga, nak bersekongkol juga, nak bersama juga, Allah kata buat, ikut engkau, ikut hampa lah. Ma laka minallah min waliyyun wala nasir. Buat. Allah kata buat, ikut. Aku dah kata Quran ikut. Nak ikut juga, nak sama dengan mereka, nak bersekongkol dengan mereka, nak tidur semacam dengan mereka, buat. Tapi Allah kata firman pun sekarang. Allah tak kata firman pun. Allah kata aku tidak ada di situ sebagai pembantu dan penolong kamu. Aku tak akan tolong. Ini yang jadi sebenarnya kepada umat Islam bangsa Melayu hari ini. Kita orang Melayu hari ini, tuan-tuan, kita orang Melayu bernasib baik. Bernasib baik kerana kita orang Melayu ni ditarikh mengikut undang-undang. Artikel 160 Perlembagaan Persekutuan, dia tarikh di situ. Orang Melayu dia ada 3 ciri. Dia mesti bercakap Melayu. Itu orang Melayu. Kedua, dia mesti berbudaya Melayu, mengamalkan adat istiadat dan budaya Melayu. Ketiga, dia mesti Islam. Tu takrif bangsa Melayu. Kalau kita nak kata kita Melayu kerana kita bercakap Melayu, hari ini ramai orang boleh cakap Melayu. Kalau tuan-tuan dengar berita TV1, Harjit Simbulan, daripada saya kecil sekolah tadika sampai sekarang tu ada lagi Harjit Simbulan. Kalau tuan-tuan tengok TV, tuan-tuan tengok gambar, dengar dia punya cakap, tuan-tuan ingat Melayu. Buka-buka tengok orang Melayu. Orang Melayu sekarang boleh cakap, orang bukan Melayu boleh cakap Melayu. Walaupun kadang-kadang setengah tu belat, tapi dia boleh cakap Melayu. Sami Melayu contohnya, boleh cakap Melayu. Pemuda-pemuda dilarang mengisap darah. Pemuri diminta menerima darah. Itu Sami Melayu. Tapi dia tak jadi Melayu, walaupun dia boleh cakap Melayu. Kalau kita kata kita Melayu kerana kita mengamalkan istiadat, adat budaya Melayu,
pergi kat Jalan Kolej, Kuala Lumpur, pusat kraftangan Melayu. Kadang-kadang orang putih, orang Jepun, orang Korea, Negro pun tak Hindi pun ada. Nak kahwin cara Melayu, nak pakai tanjak, nak pakai bungkung, nak bawa kerik. Kita orang Melayu kahwin kerik satu, dia kerik dua macam apa. Tapi dia tak jadi Melayu. Ketiga, orang Melayu tu mesti Islam. Di situ beza kita dengan orang lain. Sebab tu saya tidak setuju dengan pandangan tak boleh perjuangkan bangsa Melayu. Oh ya, apa ni nasionalis sangat. Mana nas Rasulullah perjuangkan bangsa? Kata Rasulullah, dia punya bangga dengan bangsa dia. Bila orang tanya dia, ya Rasulullah, kamu ni siapa? Rasulullah akan jawab standard answer, ana Arabiyun Makki. Ni Ustaz radio ada dia. Betul tak? Nabi bila orang tanya dia, Muhammad kau ni siapa? Ana Arabiyun Makki. Aku orang Arab dari Mekah, Quraisy. Dia bangga dengan bangsa dia. Kita nak malu cakap kita ni Melayu bersama. Tambah pula Melayu dikaitkan dengan agama. Sebab itu saya pernah ucap di parlimen. Saya tanya soalan, di mana sebenarnya letak kekuatan Melayu? Di mana? Di mana letaknya kegagahan, kehebatan bangsa Melayu? Di kerisnya tak? Di tenaganya tak? Di mana? Mata kita juga belakangan. Di mana letaknya kehebatan Hang Tuah? Di kerisnya tak? Di tenaganya tak? Bukan keris Pak, bukan tenaganya Pak, tapi di mana? Di huruf ta. Cuba Tok Luju bayang huruf ta jadi ba. Pernah dengar Hang Buah? Tak pernah dengar. Begitu juga tuan-tuan rahimahullah. Bila ditanya di mana letaknya persoalan kekuatan Melayu, di mana letaknya kehebatan bangsa Melayu, di kerisnya kah? Di tenaganya kah? Di ekonominya kah? Nah, jawapannya di huruf mim. Mim. Disebabkan mim jadi Melayu. Mim lam alif ya Allah. Cuba tuan-tuan bayang kalau tak ada huruf mim. Jadi apa? Jadi Melayu. Kekuatan bangsa Melayu letak pada huruf mim. Mim tu apa? Muslim. Dia Muslim. Di situ kekuatan kita. Sebenarnya kekuatan bangsa Melayu letaknya pada selagi dia berpegang pada Islam. Sebab tu tuan-tuan, kita mesti perjuangkan Islam. Kita perjuangkan Islam, kita akan jadi kuat secara otomatik. Tetapi hari ini, kalau tuan-tuan tengok, walaupun yang memerintah tu nampak kulit sawo matang, hidung kembang, bibir tebal macam kita, sama ada peringkat pusat atau peringkat negeri, tapi sebenarnya kita tak ada kuasa. Orang Melayu sebenarnya tidak berkuasa. Orang Melayu berkongsi kuasa. UMNO tak berkuasa. Sebab di parlimen UMNO ada 81 kursi je. Nak menjadi kerajaan, menjadi sebuah kerajaan, dia mesti ada 112 kursi. Sebab parlimen kita, demokrasi yang kita amalkan, siapa yang majoriti, dialah yang berkuasa. Kalau kita ambil sipil itu, sebenarnya kita tak berkuasa. Sebab UMNO ada 81 kursi, dia menjadi kerajaan, berkongsi kuasa dengan MCA, MIC, Gerakan dan lain-lain. PAS juga tak berkuasa. Sebab PAS hanya ada 24 kursi. Jauh nak membentuk kerajaan. Di Kedah pun sama. Kalau tuan-tuan tanya Ustaz Azizan, adakah dia berkuasa? Dia akan jawab tak. Saya berkongsi kuasa.
Sebab tu saya boleh jadi mutisab. Sebab itulah bila ditanya Ustaz Azizan, adakah kerajaan PAS Kedah akan laksanakan hudud? Jawapan Ustaz Azizan, tak. PAS Kedah tak akan laksanakan hudud. Bila ditanya dia kerana apa? Kerana realitinya saya berkongsi kuasa dengan DAP dan PKR. Kalau DAP dengan PKR beramai, saya tumbang. Kalau MCA, MIC dan lain-lain beramai, UMNO tumbang. Maknanya dari segi sipil politik negara hari ini, orang Melayu sebenarnya sudah hilang kuasa. Kita dah tak ada kuasa sebenarnya. Sebab itulah hari ini menjadi dosa besar kalau bercakap pasal hal Melayu. Menjadi satu kesalahan besar kalau kita bercakap tentang Islam. Ini realiti hari ini. Sebab itu dalam UMNO, bila Datuk Ahmad Ismail, Ketua UMNO bahagian Bukit Bendera, memperjuangkan hal Melayu, menemprak DAP, membangkitkan semangat Melayu, dia kena tindakan disiplin, gantung 3 tahun. Bila Datuk Hassan Ali bangkit, mempertahankan Islam, mencegah murtad, cuba membela balik nasib bangsa dan agama dia digugurkan sebagai calon. Dua-dua parti Melayu hilang kuasa sebenarnya. Sebab itu tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan tengok fenomena bagaimana perkasa dalam tempoh 2 tahun baru saja buat Perhimpunan Agung kali kedua. Bagaimana perkasa dalam tempoh 2 tahun boleh mendapat ahli yang berdaftar dengan kad 120,000 lebih, dan yang menunggu untuk diproses borang dah masuk lebih 100,000, yang berebut-rebut nak masuk perkasa beratus-ratus ribu. Pasal apa? Bukan saja daripada UMNO, bukan saja daripada PAS, kaki tangan kerajaan, guru, tentera pun ada. Pasal apa? Pasal orang Melayu dah hilang harapan dengan UMNO dan PAS. Orang Melayu dah hilang tempat bergantung. Akhirnya mereka melihat perkasa lah tempat untuk mereka bergantung sekarang.